Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video ini disediakan bagi seminar penyelidikan peringkat antarabangsa anjuran IPG Kampus Datuk Razali Ismail pada tahun 2021. Saya Syafiqah binti Hasram merupakan pelajar sarjana jurusan TESOL daripada Fakulti Kependidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk penyelidikan saya adalah pengalaman murid tahun 5 dalam mengintegrasi permainan digital WOW untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggeris. Yang pertama adalah pengenalan dan pernyataan masalah. Penguasaan kosakata dalam bahasa adalah penting bagi seseorang individu untuk memahami sesuatu pernyataan secara lisan atau dalam tulisan. Pelajar ESL atau English as Second Language Learners, iaitu pelajar yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, memerlukan penguasaan kosakata bahasa Inggeris yang tinggi. Hal ini adalah kerana berbanding dengan tata bahasa atau grammar dalam bahasa Inggeris, kosakata yang terhad membantut kelancaran komunikasi pelajar. Disebabkan kepentingan penguasaan kosakata, guru dan tenaga pendidik membuat usaha yang berterusan untuk mengembangkan kosakata pelajar bermula dari usia yang muda. Berikut adalah masalah yang dihadapi oleh pelajar tahun 5 dalam populasi kajian. Pelajar dalam populasi kajian mempunyai masalah kosakata bahasa Inggeris yang terhad. Pelajar lemah dalam kemahiran mengingat semula kosakata bahasa Inggeris. Selain daripada itu, kebanyakan pengajaran kosakata bahasa Inggeris yang digunakan di sekitar sekolah adalah menggunakan kaedah konvensional, iaitu kaedah teknik hafalan, perkataan dengan definisi atau menghafal perkataan dalam bahasa Melayu. Kesannya, pelajar hilang minat dan tidak bermotivasi untuk belajar. Mereka mempunyai masalah untuk memahami bahan bacaan dengan lengkap. Berikut merupakan contoh hasil kerja pelajar yang menunjukkan bahawa pelajar lemah dalam mengingat semula maksud serta ejaan kosakata bahasa Inggeris yang telah dipelajari. Seterusnya, pengenalan kepada WOW. Permainan digital WOW adalah singkatan daripada World of Words. Permainan digital ini adalah satu siri permainan digital yang dibangunkan menggunakan platform WordWall. Seterusnya, tujuan permainan digital WOW diwujudkan adalah untuk mendorong dan meningkatkan motivasi pembelajaran kendiri, terutama dalam pembelajaran secara atas talian. Yang ketiga, permainan digital WOW dibangunkan berdasarkan buku teks tahun 5. Sebanyak 15 unit yang terdapat dalam buku teks tahun 5 dan 6 unit yang sesuai dengan permainan digital telah dipilih. Selain daripada itu, permainan digital ini juga direka berdasarkan sasaran penguasaan yang ditetapkan dalam Sukatan Pelajaran Kebangsaan, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR. Yang keempat, permainan digital WOW mengandungi 3 elemen. Yang pertama adalah kosakata yang dipilih berdasarkan buku teks. Yang kedua, grafik yang dilukis oleh para pengkaji sendiri, dan juga permainan digital dalam WordWall. 3 elemen ini adalah penting bagi membentuk permainan digital WOW. Seterusnya, objektif dan persoalan kajian. Objektif adalah mengkaji perbezaan pengalaman pelajar tahun 5 mengintegrasikan permainan digital ke dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggeris dengan perbezaan kaum, status sosioekonomi dan tahap kebiasaan dengan peranti mudah alih yang pelbagai. Slide seterusnya adalah sorotan literature. Yang pertama adalah manfaat mengintegrasi pembelajaran mudah alih. Terdapat 3 idea utama yang diambil daripada kajian-kajian lepas. Yang pertama adalah Kumar dan Raja pada tahun 2019. Mereka berpendapat bahawa pembelajaran mudah alih merupakan pembelajaran yang menyeronokkan dan lebih menarik berbanding kaedah konvensional. Ianya juga mampu menjangkau pengguna global. Biswas 2020 dan Roy 2020 melaporkan manfaat pengintegrasi pembelajaran mudah alih adalah kebolehcapaian dan fleksibiliti masa dan tempat. Slide seterusnya adalah cabaran. Terdapat 2 cabaran utama dalam mengintegrasi pembelajaran mudah alih. Menurut Grafika, Kunjapan, Ramasamy dan Anthony pada tahun 2016, kebolehan akses peranti mudah alih adalah terhad terutama bagi pelajar yang masih muda kerana mereka belum memiliki peranti peribadi. Seterusnya, ketidaksamarataan akses kepada peranti antara pelajar yang tinggal di bandar dan luar bandar. Cabaran yang kedua adalah akses yang terhad terhadap capaian internet yang baik.
Menurut Tania, Said, Majid, Redbud dan Su pada tahun 2020, infrastruktur internet yang lemah di kebanyakan kawasan pinggir bandar dan luar bandar menjadi cabaran pengintegrasian pembelajaran mudah alih. Safwa 2017 mengatakan bahawa penyambungan internet yang tidak stabil merupakan faktor penghalang dalam pembelajaran mudah alih. Seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi pengalaman pelajar. Terdapat 3 faktor yang diketengahkan dalam konteks kajian ini, iaitu kaum, status sosioekonomi dan tahap kebiasaan pelajar dengan peranti mudah alih. Peserta-peserta kajian dipilih daripada 3 kaum utama dalam populasi kajian, iaitu Melayu, India dan orang asal. Terdapat perbezaan dalam cara setiap kaum berinteraksi dengan bahasa Inggeris, iaitu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama, kedua atau ketiga. Faktor yang kedua iaitu status sosioekonomi. Pelajar-pelajar dikelaskan dalam kategori mengikut pendapatan isi rumah, iaitu kategori T20, M40 dan B40. Tahun 2015 melaporkan bahawa pendapatan keluarga sangat berkait rapat dengan pemilikan telefon pintar dan akses ke aplikasi dalam telefon bimbit. Faktor yang ketiga iaitu tahap kebiasaan pelajar dengan peranti mudah alih adalah mengenai pemahaman seseorang tentang bagaimana peranti berfungsi dan boleh menggunakan serta mengeksploitasi peranti untuk belajar. Seterusnya adalah metodologi kajian. Yang pertama, kajian ini adalah kajian kualitatif. Penyelidikan dilakukan di Sekolah Rendah Kebangsaan Mantin, daerah Mantin, Negeri Sembilan. Terdapat 20 orang pelajar tahun 5 yang dipilih sebagai responden kajian. Seterusnya adalah instrumen kajian, soal selidik terbuka, temu bual separa berstruktur dan nota lapangan semasa pemerhatian. Seterusnya adalah dapatan dan perbincangan kajian. Berikut adalah jadual dapatan kajian yang menunjukkan 2 jenis pengalaman yang dihadapi oleh peserta daripada kumpulan tertentu yang dibahagikan dalam 2 tema, iaitu kemudahan akses ke WOW dan tema yang kedua adalah menghadapi kesukaran. Kebanyakan pelajar yang mempunyai akses yang mudah ke WOW adalah pelajar daripada kaum Melayu dan India, mempunyai status sosioekonomi dalam kategori T20 dan M40 serta mempunyai tahap kebiasaan dengan peranti mudah alih yang tinggi dan juga sederhana. Manakala tema kedua, kebanyakan pelajar yang menghadapi kesukaran dalam mengakses WOW adalah daripada kaum orang asal dalam kategori status sosioekonomi M40 dan B40 serta mempunyai tahap kebiasaan dengan peranti mudah alih yang rendah. Dalam tema 1 iaitu kemudahan akses ke WOW, peserta telah melaporkan kemudahan akses melalui satu peranti dan juga flexibility akses tidak kira masa dan tempat. Berikut adalah petikan daripada respon peserta-peserta tentang kemudahan akses melalui satu peranti dan juga flexibility akses tidak kira masa dan tempat. Tempatan daripada peserta yang mempunyai kemudahan akses ke WOW menyokong beberapa kajian lepas. Melalui kajian ini, pengkaji mendapati bahawa kebanyakan peserta yang mengalami kemudahan akses ke WOW adalah peserta yang tergolong dalam kumpulan yang mempunyai kelebihan atau status ekonomi yang lebih tinggi atau selesa. Ini berkait dengan penemuan oleh tahun 2015 di mana ianya terbukti bahawa pendapatan keluarga berkait rapat dengan pemilikan telefon dan akses yang lebih besar kepada telefon bimbit. Tema yang kedua adalah menghadapi kesukaran mengakses permainan digital WOW. Kebanyakan peserta yang menghadapi kesukaran adalah daripada kaum orang asal, daripada kategori status sosioekonomi B40 dan mempunyai tahap kebiasaan yang rendah dengan peranti mudah alih. Mereka melaporkan 2 cabaran utama iaitu kekurangan akses ke peranti mudah alih dan mempunyai akses kecapaian internet yang terhad. Peserta melaporkan bahawa mereka tidak mempunyai peranti mudah alih peribadi dan harus bergantung kepada telefon bimbit milik ibu bapa. Selain itu, akses terhad kerana mereka perlu berkongsi satu telefon bimbit bersama adik-beradik mereka yang lain dan mereka juga berkongsi tentang pengalaman berasa kurang motivasi kerana peranti yang mereka miliki adalah berkualiti rendah. Hasil dapatan menyokong beberapa kajian lepas iaitu Grafika pada tahun 2016 yang melaporkan masalah umum dalam pembelajaran mudah alih adalah cost dan equity access.
Bilik 2020 menyatakan bahawa pelajar miskin yang tinggal di bandar dan luar bandar lebih cenderung untuk berada dalam kedudukan yang kurang beruntung kerana mereka mempunyai akses yang terhad kepada peranti pembelajaran. Peserta juga melaporkan cabaran mempunyai akses kecapaian internet yang terhad. Sambungan internet yang lemah dalam kawasan kampung orang asal menghadkan akses mereka kepada permainan digital WOW. Selain daripada itu, penggunaan data internet adalah kos tambahan bagi keluarga berpendapatan rendah. Data ini menyokong beberapa kajian lepas, iaitu sambungan internet yang lemah terbukti menghalang motivasi pelajar dalam pembelajaran dalam talian. Crescenter dan Lee 2011 mendapati bahawa kos mungkin merupakan faktor tanggungan apabila mengintegrasi peranti mudah alih dalam pembelajaran. Kesimpulan, dalam konteks kajian ini, data kajian menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam pengalaman pelajar tahun 5 mengakses permainan digital WOW disebabkan oleh perbezaan kaum, status sosioekonomi dan tahap kebiasaan mereka dengan peranti mudah alih. Penemuan ini memberikan implikasi yang signifikan dalam memahami kepraktisan permainan berdasarkan pendidikan dalam talian melalui sudut pandangan pelajar ESL. Penemuan kertas kerja ini sangatlah berguna dalam mengusyurkan guru sekolah rendah untuk menggunakan permainan dalam talian demi membantu memperluas peberandaran kata pelajar melalui pembelajaran yang menyeronokkan.